Kemelut politik negara semakin menjadi-jadi walaupun ketika ini rakyat Marhain sudah cukup sengsara melewati detik waktu seharian dalam meneruskan kelangsungan hidup akibat pandemi COVID-19. Ketika ini ada rakyat yang melarat, resah, bingung dan tertekan karena setiap detik waktu berpikir, esok apa nak dimakan? Seraya kesengsaraan itu, rakyat mengharapkan kestabilan urus takbir negara yang dinakodai oleh politikus tanah air, baik dari kelompok pemerintah maupun pembangkang. Ketika kesengsaraan rakyat semakin menggunung, janganlah pula ditambah menjadi lautan. Cukuplah bertelaga. Satukanlah minda untuk mencari formula terbaik bagaimana untuk membantu rakyat ketika dimamah musibah yang tak terbendung ini. Mungkin ahli politik kita sudah lupa tentang asas tujuan politik itu untuk apa? Apakah demi kuasa, uang, atau kemasyhuran? Rasanya itu tersasar. Itu pun jika nawaitu menjadi politikus itu berdasarkan kepada perjuangan yang tulen, yakni demi negara dan rakyat. Pendek kata, politik seharusnya dijadikan oksigen untuk menafasi rakyatnya, dijadikan engine untuk menetapkan arah tuju negara dan rakyat hendak dibawa kemana, dijadikan payung untuk melindungi rakyatnya. Lebih-lebih lagi ketika suasana krisis berganda sekarang ini. Sebagai manifestasi mendaulatkan negara demokrasi seperti Malaysia, rakyatnya begitu pasrah dengan apa juga yang dilakukan kerajaan. Berdisiplin dan berhemah dalam membuat pertimbangan dan tindakan. Bahkan bijak dalam membuat pertimbangan, walaupun terpaksa menelan rasa pahit yang amat. Maka itu Malaysia begitu aman, sekalipun dihadapkan dengan musibah yang di luar jangka ini. Dibandingkan dengan rakyat negara tetangga misalnya, ramai yang memilih jalanan sebagai wacana protes terhadap pemerintah. Namun sayangnya lewat waktu ini, politik di Malaysia berubah menjadi pentas teatrikal di mana berlaku fenomena saling libas-melibas dalam kalangan mereka, terutama sekali terhadap pihak yang tidak sealiran fikiran dan tidak segelombang rasa. Mengapa semua itu harus berlaku dalam suasana krisis begini? Sedangkan rakyat menuntut sebuah jajaran ahli politik yang mendukung kerajaan sedia ada bagi memastikan kesengsaraan dan keluhan mereka terpelihara. Tetapi harapan mereka seolah-olah tidak diendahkan. Mereka dijadikan sekadar penonton murahan, menyaksikan pementasan teater politik yang tidak berkesudahan. Apakah sudah hilang pertimbangan terhadap rakyat jelata? Dalam hal ini, apakah nilai rakyat itu terlalu rendah sehingga tidak diutamakan berbanding teater politik yang dipentaskan? Atau persaingan untuk menakodai negara itu lebih berharga berbanding kehidupan rakyat yang semakin hari semakin tertekan? Seakan tiada usaha kolektif untuk membenahi kesengsaraan rakyat terdepan geruduk COVID-19 ketika ini. Sebenarnya rakyat semakin muak dengan musik pentas teater politik itu. Taufan dan gelora politik yang tiada berkesudahan ini mempertikai keutuhan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya kerana tidak sealiran sepemikiran. Lagi kencang tiupannya bila mana dikatakan teraju kepimpinan beliau hanya memiliki sokongan sebanyak 113 daripada 222 ahli parlimen di Dewan Rakyat. Bukan saja itu, bahkan menekan kepimpinan Perdana Menteri dari setiap penjuru dengan pelbagai peluru bermotifkan politik bagi memperkasa strategi yang dibaluti propaganda tersendiri. Kekecohan ini telah memaksa Perdana Menteri menasihati yang di Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat baru-baru ini
demi untuk mententramkan keadaan. Sedangkan Perdana Menteri setiap hari berampas pulas memikirkan formula terbaik untuk bukan sahaja menangani COVID, tetapi juga mencari kaedah bagaimana untuk menjagai kesejahteraan rakyat agar tidak terus menderita. Malah, pastinya memulas minda untuk memproyeksi plan tindakan strategik ekonomi yang tepat agar ekonomi tidak terjunam terus-menerus ke jurang resesi yang amat membahayakan negara. Malah, yang terkini teater politik yang banyak pengarahnya ini melempar bom ancaman kepada Perdana Menteri dengan usul undi percaya dan tidak percaya apabila Parlimen mula bersidang 2 November nanti. Perkara ini bukan sahaja memancarkan kegundahan kepada Perdana Menteri, tetapi sebenarnya mencemaskan rakyat secara keseluruhannya. Kerana apa? Kerana jika mana-mana sekalipun didahulukan, sama ada pembentangan dan perbahasan bajet 2021 atau usul undi percaya dan tidak percaya kepada Perdana Menteri, kedua-duanya bakal memberi kesan yang amat dalam kepada negara dan rakyat. Yang jelas, kedua-dua perkara tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya berhasrat untuk melengsarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tidakkah pernah terlintas di pikiran, apakah jika negara terkesan dapat dipulihkan sekelip mata, mudaratnya rakyat juga yang tanggung. Setiap detik saat berubah. Setiap detik itu juga politikus negara berterusan sibuk membuat pengaturcaraan strategi yang berterencana bagi memangkas gerak gempur strategi politikus yang bertentangan ideologi demi memenuhi tujuan menggapai puncak kekuasaan politik yang akhirnya menyaksikan siapa lebih powerful. Tetapi pada masa yang sama, rakyat marhain tercungap-cungap umpama ikan kena tuba berusaha mencari sesuap nasi ketika negara dilemaskan oleh pandemik COVID-19 ketika ini. Cubalah pikirkan sejenak, terutama sekali kepada rakyat marhain yang bekerja sendiri. Sudah pasti tiada pendapatan ketika ini. Yang berniaga kecil-kecilan, pendapatan mereka seperti jantung yang tiba-tiba terhenti kerana turut terdampar. Yang bekerja syarikat ramai diberi cuti tanpa gaji dan bahkan dibuang kerja. Seperti mana pengesahan laporan Perkeso setakat 29 Oktober yang lalu, sebanyak 90,000 pekerja hilang pekerjaan. Dan ramai di antara mereka tinggal menyewa di bandar. Ketika ini sewa tak mampu mereka bayar. Anak-anak kehausan susu, kelaparan nasi dan sebagainya. Tiada sudahkah empati kepada mereka? Hilang sudahkah belas kasihan kepada rakyat yang mendukung dan menjulang ahli politik untuk berada di puncak kuasa? Kemana perginya sisi jiwa rakyat Malaysia dalam setiap politikus yang selalunya memiliki nilai filantropi dan kasih sayang yang terpuji? Sudah hilangkah semuanya hanya gara-gara pertempuran untuk memiliki kuasa? Kesengsaraan rakyat marhain ini terbungkam dengan pentas teater politik ini, sehingga mereka tidak tahu lagi nak kata apa. Yang merasai sengsara mereka hanya rakyat marhain yang tertimpa masalah serupa. Maka itu sedikit masa lalu, Tan Sri Dr. Nordin Syam berpesan, cukup-cukuplah bertelagah, berhenti berpolitik, jangan tunggu rakyat mati, kata Faisal Tehrani, kolumnis Astro Awani. Hentikan percaturan politik, tunggu pandemi COVID-19 reda dan dengar kehendak rakyat, bukan kemahuan parti, kata penganalisis politik. Malah Menteri Besar Pahang kata, patuhi titah agung, hentikan politiking.
Selain itu, Sultan Selangor menyeru ahli politik agar bersatu sokong kerajaan menangani COVID-19. Malah, yang di-Pertuan Agong bertitah agar bajet tidak berdepan masalah untuk diluluskan. Titah siapa lagi yang nak dikompromi jika bukan titah yang di-Pertuan Agong? Sama ada didengari atau tidak terlihat wujudnya pertimbangan dari politikus yang ada. Karena sepertinya umpama embun pagi yang berlalu ketika matahari terbit. Janganlah sampai mengenepikan hal-hal yang vital hanya demi perjuangan kewenangan dan kemasyhuran. Pesan orang kebanyakan, be human to be human. Oleh itu, apakah yang akan berlaku sekiranya kedua-dua usul itu tidak memihak kepada Perdana Menteri? Jika semuanya tidak memihak Perdana Menteri, ada 3 isyarat besar yang akan berlaku, yaitu yang pertama, tiada peruntukan perbelanjaan untuk tahun 2021. Kedua, Perdana Menteri akan dengan gentleman meletak jawatan. Dan yang terakhir, Perdana Menteri akan menasihati yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen. Bila diperhalusi, sekiranya bajet 2021 tidak lulus di Parlimen, maka kerajaan akan lumpuh kerana tidak dapat berfungsi tahun hadapan. Semuanya sekali lagi seperti jantung terhenti. Sebab detak jantung kelangsungan pembangunan dan kelestarian urus takbir negara terletak pada bajet tersebut. Akhirnya, alternatif yang ada kembali semula kepada kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Sudah pasti yang di-Pertuan Agong tidak akan membiarkan rakyat jelata baginda terpinga-pinga. Apatah lagi untuk membiarkan negara tanpa sebuah pentadbiran jelas. Jauh sekali memilih untuk memberikan laluan pembubaran Parlimen. Itu pasti. Maka itu, pilihan terbaik dan bijaksana baginda adalah untuk menggantung Parlimen berdasarkan kepada kuasa yang diperuntukkan kepada baginda dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 55 dalam kurungan 2, iaitu yang di-Pertuan Agong boleh menggantung Parlimen atau membubarkan Parlimen. Kenapa pembubaran Parlimen harus dihindari baginda? Kerana pembubaran Parlimen adalah seolah-olah menghumban rakyat ke dalam sangkar harimau. Baginda sudah tentu peka dengan kesan akibat PRN Sabah yang lalu, sehingga mencetuskan fenomena gelombang COVID-19 ketiga negara. Pendek kata, jika Parlimen dibubarkan, maka pilihan raya umum akan menjadi time bomb kepada rakyat jelata baginda. Oleh itu, option yang ada hanya dua. Pertama, baginda akan menggantung Parlimen untuk jangka waktu tertentu. Pada masa yang sama, baginda akan melantik Perdana Menteri interim sekali lagi untuk menerajui negara bersekali dengan bilangan kabinet yang terhad atas perkenan baginda, seperti yang berlaku ketika peristiwa rusuhan kaum 1969 di mana Mageran ditubuhkan. Yang kedua, mau tidak mau, sekiranya pandemik COVID-19 masih tak teredam, maka yang di-Pertuan Agong akan menasihati setiap ahli Parlimen untuk bersetuju dengan alternatif pilihan baginda dan rakyat, iaitu dengan mewujudkan kerajaan perpaduan sebagai pentadbir negara Malaysia, yang mana bakal diketuai oleh Perdana Menteri yang akan diperkenankan baginda setelah ahli Parlimen bermusyawarah. Dalam hal ini, mesti ada yang mempertikaikan seolah-olah demokrasi dalam negara telah mati, kata mereka mungkin. Akan mungkin ada golongan intelektualis perundangan akan mencabar keputusan tersebut, seperti mana mereka mencabar keengganan baginda mendeklarasikan darurat sekalipun telah mengikut lunas undang-undang sedia ada. Sampai begitu sekali liberalnya demokrasi di Malaysia hari ini, sehingga keputusan pemegang moho simbol kedaulatan negara berperlembagaan juga tergamak dicabar.
Oh tidak, apa nak jadi dengan demokrasi hari ini? Janganlah jika Anda sayangkan Malaysia. Mungkin sepengetahuan Patek yang hina ini, tidak wujud kuasa yang diperuntukkan kepada Yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan persekutuan berkaitan pelantikan Perdana Menteri interim atau menyampaikan nasihat terhadap penubuhan kerajaan perpaduan. Tetapi, apakah jalan keluar yang paling sempurna dikala negara dilanda krisis berkembar ini? Yang pasti, tidak semua undang-undang itu harus tertulis secara benar-benar rinci sehingga zaman juga dilewatinya. Lagipun, yang diperkirakan rinci tertulis pun juga tidak dipersetia secara holistik dan jitu seperti adanya tertulis. Maka itu, yang tak tertulis itu amat sukar untuk diberikan wilayah hadnya, terutama sekali yang berkaitan dengan perihal budi bicara. Had budi bicara dalam perundangan, pada hemat saya, hanya mampu dibatasi oleh pemikiran pemilik budi bicara itu sendiri. Maka itu pada ketika suasana krisis sebegini, budi bicara Yang di-Pertuan Agong dalam menentukan hala 7 negara amat didahagakan rakyat. Berbalik kepada sekiranya kerajaan perpaduan tertubuh, maka terdapat hal-hal penting yang boleh dicapai sekaligus menguntungkan negara dan rakyat. Yang pertama, tiada lagi parti politik yang dominan berada dalam kerajaan Malaysia yang bertakhta atas ranjang kuasa otonomi. Kedua, semua keputusan yang dibuat dalam persidangan parlimen dilakukan secara kolektif dan kolaboratif dengan mengambil kira secara tuntas perihal kepentingan negara dan rakyat, kerana tiada lagi kuasa otonomi sesebuah parti politik. Yang ketiga adalah perbahasan setiap isu dalam parlimen akan lebih ergonomik, organik, dinamik, pragmatik, dan bersinergi antara satu dengan yang lain tanpa mementingkan kepentingan parti dan kepartian. Hasilnya, kesuburan kerajaan demokrasi akan lebih berdaya maju, berdaya saing dan mampan karena tidak lagi berpihak kepada mana-mana parti dominan yang memiliki kuasa otonomi dalam mengurus takbir negara. Oleh itu, ayo, marilah sepakat dalam memastikan kesejahteraan negara dan rakyat, walau apapun ideologi hidup atau politik Anda. Kerana hanya dengan cara ini, Malaysia akan mampu melewati saat getir, walau segetir manapun. Saat ini kita harus introspeksi diri. Kerana dalam keadaan sekarang, perjuangan bukan lagi seharusnya tentang kau atau aku, dia atau saya, kami atau kamu, dan mereka atau kita. Semua ini adalah tentang negara tercinta Malaysia.